InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita bertemu, insya-Allah dalam rangka untuk kita menghidupkan suasana ingat memperingatilah, insya-Allah noh. Minta maaf lewat sikit pada hari ini, hujan lebat juga on the way tadi. Baik, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini Allah menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang mana beriman. Orang yang beriman itu wa tatma'innul qulub, hati-hati mereka tenang. Hati-hati mereka tenang. Dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Qulubuhum bizikrillah, dengan hati yang berzikir ataupun yang berzikir dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sungguh-sungguh ketahuilah bahawa sesungguhnya zikrullah itu akan memberikan ketenangan kepada hati manusia. Baik, alhamdulillah. Jadi kita ingin melihat sedikit daripada maksud ayat ini dalam konteks kita berhadapan dengan perkara-perkara yang ada di realiti pada hari ini. Sama ada realiti yang senang ataupun yang susah, realiti yang penuh dengan kepayahan. Jadi sebenarnya kita sedang berhadapan dengan suasana-suasana perubahan yang banyak. Kita telah pun melihat berbagai kesusahan demi kesusahan. Kalau dulu mungkin kita boleh buat macam-macam, sekarang dah kurang sikit. Dan dengan bencana alam contohnya, yang mula nampak dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan mungkin kita pun dengar tentang security food, masalah pemakanan, keselamatan makanan dan sebagainya. Jadi kita expect, kita jangkakan akan berhadapan dengan berbagai kesusahan, berbagai kepayahan, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian daripada Allah itulah yang merupakan, kita kata, sebagai bekalan. Sebenarnya orang beriman, ujian ini dia bekalan. Fitnah, kesusahan itu merupakan bekalan. Kenapa? Kerana daripada ujian itu mereka diberikan oleh Allah kekuatan. Jadi dalam ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana hati orang yang beriman itu dia tenang. Dan tenang ini adalah merupakan salah satu daripada kekuatan, terutamanya ketika kita berhadapan dengan ujian fitnah yang susah, terutamanya lah. Jadi bila berhadapan dengan fitnah yang menyusahkan kita, yang mungkin kita sedih, mungkin terancam, mungkin rasa payah, maka tenang itu menjadi suatu yang kekuatan kepada orang yang beriman. Dan Allah menggambarkan kepada kita di sini orang beriman ini, terutama dalam keadaan pada akhir-akhir zaman sekarang ini, mereka akan tenang dengan zikrullah. Tapi masalahnya kita hari ini, kita
Ingat Allah, zikir kepada Allah, tapi hati kita tak tenang. Ada masalah dia. Ini kan. Kita berhadapan dengan kematian. Kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Tapi hati kita tak tenang. Masih lagi kita rasa stres, trauma. Kita berhadapan dengan kesalahan. Contohnya kita ada buat satu yang bersifat dosa, maksiat, kita pun istighfar. Astagfirullah. Nak minta pada Allah ampun kan. Kita berzikir pada Allah, ingat pada Allah. Tapi masih lagi tak tenang. Tak tenang. Kita berhadapan dengan sesuatu yang panik kan, benda yang menyebabkan kita rasa panik, rasa kelang kabut kan, huru-hara lah gitu kan. Kita pun baca doa-doanya tapi masih lagi tidak tenang. Jadi sinilah kita lihat kenapakah zikir kita, sembahyang kita, zikir tak tenang, sembahyang tak khusyuk kan. Begitu juga dengan kita kata baca Quran tidak memberikan ketenteraman. Kenapakah perkara-perkara itu berlaku? Jadi satu perkara yang penting untuk kita memahami akan hakikat ini, bahawa sesungguhnya Allah akan membantu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang Islam itu sekiranya berlaku beberapa perkara pada dia. Jadi maknanya meskipun dalam ayat ini Allah gambarkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir pada Allah itu hati akan tenang, ataupun solat itu akan khusyuk kita kata. Tetapi sesungguhnya zikir itu tidak akan tenang, membawa kepada ketenteraman, kekuatan sekiranya kita tidak mempunyai syarat-syaratnya. Kita kata tidak mempunyai persediaan untuk dapatkan ketenangan tersebut. Dan di sinilah kita lihat berapa ramai orang-orang yang berzikir contohnya, tetapi dia tidak boleh nak ingat Allah. Zikir tapi tak ingat Allah lupa pada Allah. Kadang dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi bila dia melihat apa yang ada kat depan dia, contohnya ada masalah, contohnya dia ada accident ataupun kesusahan, sakit, dia lupa pada Allah. Padahal dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia baca subhanallah, subhanallah. Tapi bila kena di depan kita ni, kita tak boleh teringat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita gambarkan satu benda yang kita kena rasa, bahawa segala perkara kekuatan itu adalah daripada Allah. Maka termasuklah ketenangan, kita gambarkan tenteram tadi, tatmain tadi tu, ataupun kita kata tenang bersama Allah tadi itu, sebenarnya ia merupakan disebut madad ilahi. Madad ni maknanya pertolongan. Jadi Allah bagi kita susah, Allah bagi kita ujian, kesakitan, kepayahan, bencana, dan kemudian apabila Allah memberi kita bencana tadi itu, Allah juga akan membekalkan kita dengan pertolongan. Disebut madad ilahi. Madad ilahi, madad ini pertolongan, bantuan daripada Allah, bekalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa bila Allah bagi kita satu kesusahan, ujian, tetapi pertolongan tu tak datang? Ini yang kita nak tengok sikit dalam masa sikit insya-Allah. Antara faktor-faktor yang menyebabkan Allah SWT tidak mendatangkan kepada kita, kita kata pertolongan berbentuk ketenangan, ketenteraman dan sebagainya tadi, ialah kerana faktor keyakinan kita sendiri yang satu. Kita dengan Allah SWT masih lagi tidak benar-benar yakin. Yakin ni patut iman, patut iman. Sebab itulah Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah tu, orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ni, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi bagi orang yang tidak beriman tadi, yang kafir tadi, sama saja bagi mereka, kamu bagi ingat ke tak bagi ingat ke, sama je. Kemudian Allah gambarkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Jadi Allah gambarkan orang kafir ni, orang tak iman ini, Allah tutup, khatamallah, Allah tutup. Allah tutup dalam pada hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dengan satu tutupan, ghishawah. Walahum azabun azim, itulah merupakan azab yang pedih. Jadi
Orang tak Islam, dia dapat kesusahan, dia rasa resah, gelisah, gundah gelana sampai bunuh diri. Sebab dia tak ada ketenangan, dia tak ada kekuatan, tak ada. Tapi orang beriman yang ikat dengan Allah tadi, hatinya, fikiran dia, susah macam mana pun ada pertolongan Allah di situ. Paling kurang pun disebut tadi ketenangan bersama dengan kesusahan tadi. Dan di sini kita lihat faktor yang pertama sekali sebenarnya adalah faktor yakin pada Allah, iman. Ini nombor satu. Sebab tu kita tengok hari ini bukan sekadar kita baca zikir. Kadang-kadang kita ikut follow, kita kata tarikat-tarikat kan, ada zikir sampai 1000 kali, 2000 kali, 100,000 kali pun ada kan. Tetapi kita tidak faham bahawa sesungguhnya dia bukan zikir itu yang sebenarnya satu-satunya yang kita kena buat. Tetapi yang penting lagi ialah bagaimana zikir itu boleh meningkatkan yakin kita pada Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah gambarkan dalam surah Al-Hujurat tentang orang yang beriman ini. Ini faktor nombor satu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman itu allazina amanu billahi wa rasulih. Dialah orang yang beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian dia tak bersifat ragu-ragu, dia tak ragu-ragu, dia yakin dengan sungguh, tak ada sikit pun ragu-ragu. Jadi nombor satu, kenapa kita tak tenang? Rupa-rupanya hati kita belum lagi ada keyakinan pada Allah. Masih lagi terputus, masih lagi kita tak kenal Allah, masih lagi kita berada dalam keadaan kita rasa kita dah okey dah, tapi rupanya hati kita ni jauh daripada Allah, sehingga menyebabkan kita tidak ada kekuatan. Ini satu benda yang kita nak kena rasa lah. Sebab tu Allah gambarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah beratkan, tidak Allah bebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Jadi Allah bagi kat kita tu ujian tu memang kita mampu. Habis kenapa orang tu bunuh diri? Kan? Maknanya dia tak mampulah tentunya. Kenapa orang tu jadi macam kita kata luar kawalan kan? Bukan kerana ujian tu lebih besar daripada dia, tapi pertolongan Allah untuk dia mengatasi ujian tu tak datang, tak dapat. Jadi akibat daripada itu, maka dia kalah, tewas daripada ujian. So ada perbezaan orang yang beriman, yang diuji oleh Allah, dan ujian itu menjadikan dia lebih kuat lagi, lebih hebat. Kalau kita tengok siapa yang paling kuat sekali diuji, Rasulullah SAW, para rasul, kemudian para sahabat-sahabatnya, seangkatannya sampailah kepada kita ni lah. Jadi kenapa ujian diberi kepada Rasulullah SAW sampai orang nak bunuh dia, boikot dia, malukan dia, macam-macam. Tapi dia semakin kuat, semakin dekat dengan Allah, bukannya semakin jatuh. Dan ada sahabat-sahabat yang nak dibunuh, sahabat Nabi, ada yang sampai peringkat dibunuh. Tapi dia boleh menghadapi dengan baik. Boleh menghadapi kerana ujian itu datang bersama pertolongan Allah. Datang bersama pertolongan Allah. Jadi kalau ujian itu datang tidak bersama pertolongan Allah, memang kita akan tewas. Sebab tu faktor yang pertama, orang yang mendapat ujian tu kalau dia tidak ada iman, dia tewas. Dia tewas. Sebab tu orang kafir dia akan tewas sebab iman tu tak ada. Jadi ini nombor satu perkara yang penting kita nak kena rasa. Sebab tu antara perkara yang paling utama dalam hidup kita nak kena pastikan iman itu tertingkat. Ini kita sebut sebagai pendidikan iman, tarbiyah imaniyah. Macam mana kita nak didik iman kita supaya iman kita tertingkat, supaya hati kita penuh dengan kekuatan iman. Ini nombor satu. Sebab tu bila kita kena ujian susah, Allah sebut apa? Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebutlah bahawa segala sesuatu itu daripada Allah, dan kepada Allah segala sesuatu akan kembali. Maknanya Allah nak suruh kita tengok balik ujian, kesusahan, fitnah, kemudian Allah Ta'ala perintah kita ikat balik dengan iman tadi. Ini nombor satu. Sebab tu kita nak kena sama-sama merasakan bahawa ujian akan datang. Banyak ujian. Saya nak sebut kat sini, tuan-tuan puan-puan, kajian-kajian kita menunjukkan bahawa memang makin lama makin teruk lah ujian-ujian tu. Dan kita akan berhadapan dengan bukan saja ujian kita kata dari sudut fizikal, tapi juga dari sudut spiritual, dari sudut mental, semua sekali lah. Dari sudut hubungan kita dengan keluarga kita, suami kita, isteri kita, dengan anak-anak kita, semua Allah akan uji. Harta kita. Jadi semuanya akan jadi ujian. Jadi bagaimana kita nak mengatasi
kan ujian Allah itu persiapan iman. Persiapan iman. Ya, sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita nak ambil exam tak lama lagi SPM kan, SPM tak lama lagi kan, ada anak yang nak ambil SPM. Macam mana anak-anak tu boleh lulus SPM, boleh excellent dalam SPM? Sekiranya dia bersedia dengan persiapan. Apa persiapan dia? Kalau persiapan yang nombor satu bagi orang yang berhadapan dengan ujian itu, ialah dia mesti tengok apa yang nak diuji. Jadi yang Allah nak uji ialah iman kita. Yang Allah nak uji iman kita. Sejauh mana kita syukur, sejauh mana kita kufur, kan? Sejauh mana kita berada dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Jadi insya-Allah mungkin tentang iman ni kita akan bincang lain. Yang kedua, perkara yang menyebabkan seorang itu tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan, tidak ada ketenangan, contohnya di dalam kita kata ujian, di dalam keadaan difitnah, dalam keadaan susah di akhir zaman ini, ialah mereka tidak membersihkan sifat-sifat mazmumahnya itu. Jadi sekarang ini kita lihat kadang-kadang zikir, kita dah zikir dah, solat dah, tapi masih lagi tidak ada ketenteraman, ketenangan. Masih lagi tidak ada kan, khusyuk contohnya kalau solat. Kan? Jadi kenapa kita tak dapat perkara-perkara yang disebut kekuatan tadi itu? Pertolongan yang lain, pertolongan yang lain. Kadang-kadang pertolongan itu dalam bentuk perkara yang mencari adat, yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Yang ada berlaku pada seorang kawan, dia driving dengan anak-anak dia ramai-ramai, naik kereta sampai kat tempat jam teruk, keretanya minyak habis tak sempat nak masuk ke stesen, jauh lagi stesen, minyak habis, tersadai kat tepi jalan tengah hutan-hutan. Kemudian lepas tu dengan keadaan gelap gelita malam dan sebagainya, jadi nak pergi minyak, macam mana minyak habis kan? Tak boleh gerak lah. Habis nak pergi tempat tu lagi jauh, minyak tu. Jadi dia pun minta ke Allah. Ini orang yang persiapan iman tadi tu kan. Dia pun minta ke Allah. Dia kata, ya Allah kan sesungguhnya aku nak buat benda yang baik ni kan. Aku tahu yang menggerakkan kereta ni bukanlah minyak, tapi engkau yang menggerakkan. Engkau yang menggerakkan. Kan bukan minyak yang menggerakkan, engkau yang menggerakkan. Ya Allah, aku mohon minta. Dengan anak-anak kecil dia sebagainya, dia punya bismillahirrahmanirrahim, start kita jalan. Boleh jalan kita dah berhenti, tak ada minyak, habis minyak. Saya kira E tu dah lebih buat E lagi tapi Allah izin gerak sampai masuk simpang, kemudian tu dia masuk, dia boleh isi minyak. Jadi nak sebut kat sini dan tentang kekuatan tadi. Jadi pertolongan Allah ni dia bukan datang dalam bentuk hati tenang sahaja. Ada lagi pertolongan lain. Kadang-kadang dari sudut ubat. Anak sakit menangis, dan ada satu orang ni anak dia menangis, sakit menangis. Nak buat macam mana, jumpa doktor ke jumpa ni tak boleh, tak hilang-hilang, sakit tak tahu sakit apa. Akhirnya doa. Minta doa ramai-ramai. Ada seorang kawan ni pula, dia kena stage 4 masa tu COVID stage 4, dan nak kena tidurkan lah. Nak ditidurkan, tapi dia tak tidurkan. Ni doktor sendiri di Shah Alam. Stage 4 nak kena tidurkan. Jadi dia kata tiap-tiap malam ada macam-macam lah gangguan macam mana, dia kena quarantine di hospital. Tapi dia quarantine di hospital swasta. Minta, lepas tu lah kami pakat-pakat baca Yasin dan sama kan. Baca Yasin, sedekah kat dia, minta Allah tolong kan. Allah izin sembuh Allah izin. Jadi pertolongan Allah ni bila Allah uji kita, dia boleh datang dengan macam-macam. Tetapi hari ini salah satu contohnya zikir pada Allah, solat tadi. Tapi tidak datang juga ketenangannya, tidak datang juga pertolongan. Kita sebut madad ilahi. Madad ilahi ni pertolongan. Tak datang juga pertolongan tu. Walaupun kita dah buat macam-macam. Jadi tidak ada lain sebab selain daripada iman tadi, ataupun sifat-sifat yang munafik yang awal tadi yang kata iman tadi, tidak ada lain melainkan hati yang tidak bersih dengan sifat-sifat yang tercela. Jadi dalam hati kita ni rupanya ada sifat-sifat yang Allah tak suka.
Ada sifat-sifat Allah suka tak suka itu, jadi menyebabkan hati tak tenang. Ataupun kerana tidak ada pada hati itu sifat-sifat yang terpuji, hamidah. Sifat al-hamidah ini yang terpuji. Kan? Kita baca zikir 1000 kali, ada orang dah beramal 1000 kali, ribuan zikir dibuat. Kan? Tapi masih lagi lalai, masih lagi lupa. Kan? Masih lagi tak boleh khusyuk. Kan? Contohnya. Masih lagi tidak ada ketenangan. Kita zikir tak ada ketenangan. Masih lagi tidak musyahadah. Musyahadah ni boleh menyaksikan keagungan Allah, perbuatan Allah, sifat Allah dan sebagainya. Jadi kita lihat hari ini termasuklah kita lihat apabila hati itu tidak bersih, tidak bersih dengan sifat-sifat yang tercela, kita tak betul-betul proses hati kita, maka Allah SWT akan tahan pertolongannya. Allah akan tahan anugerahnya tadi itu. Maka kita pun tengok kita tak dapatlah ketenangan, khusyuk pun tak dapat, sembahyang pun tak khusyuk. Sembahyang pun tak khusyuk. Kenapa tak khusyuk sembahyang? Bukan sebab tak tahu. Kita dah pergi dah kursus smart solat, dah pergi dah. Tahsinus solat, memperbaiki solat. Kita buat latihan, kita buat macam-macam untuk dapat khusyuk solat. Tapi tak dapat juga khusyuk. Kenapa? Sebab khusyuk tu madad ilahi. Khusyuk tu anugerah Allah. Khusyuk itu pertolongan Allah. Tenang, tenteram pun pertolongan Allah juga. Mampu untuk bersabar, kuat untuk bersabar pun pertolongan Allah, pemberian Allah, madadul ilahi disebut. Jadi orang yang hatinya itu bersedia untuk mendapat pertolongan Allah itu, maka itulah orang yang akan diberi pertolongan. Jadi sebab itulah apabila kita berhadapan dengan ujian, kesusahan, kepayahan, terutamanya pada zaman-zaman akhir ini, maka kita lihat sejauh mana hati kita bersedia untuk menerima madad ilahi, untuk menerima bantuan Allah tadi, maka setakat itulah kita kata bantuan akan datang. Jadi Allah akan bagi bantuan kepada kita, lagi bersih hati kita, lagi banyak sifat-sifat yang tercela yang kita buang, kan? Lagi banyak sifat-sifat yang mulia yang kita pupuk dalam diri kita tadi, maka lagi tinggilah pertolongan Allah akan datang kepada kita ketika mana kita memerlukannya. Jadi sebab tu hari ini membezakan orang yang beriman dengan orang tak beriman. Dan ada seorang tu, kan, ada saya jumpa apa ni, anaknya sakit juga, anaknya sakit juga. Jadi bila sakit ni macam-macam tak sembuh. Allah izin jumpa dengan seorang tua ni, solehnya, bagusnya kan. Dia cuma kita baca Fatihah je kat air tu. Air dia baca Fatihah, doanya gitu, bagi alhamdulillah sembuh kan. Pertolongan Allah. Ini pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah ni bukan dia yang sembuhkan, Allah yang sembuhkan. Tapi bagaimana pertolongan tu boleh datang? Bila kita mula mentarbiah, mendidik hati kita supaya lebih bersih daripada sifat-sifat jahat, sifat-sifat yang tercela, mazmumah. Jadi sebab itulah rahsia untuk kita dapat ketenangan, dapat khusyuk, ada kekuatan, bukan sebab kita badan fizikal kita kuat, tapi hati kita kuat, hati kita bersih. Dan ada antara sifat-sifat yang menghalang kita untuk mendapatkan madad ilahi ini, kan? Sekurang-kurangnya ada tiga, ada banyak, saya nak sebut 3 je, tak sempat masa. Apakah sifat-sifat tercela yang menghalang bantuan Allah? Jadi kita hari ini ada masalah, kemudian masalah tak selesai-selesai, tak ada solusi, tak ada penyelesaian. Bukan tak ada penyelesaian sebab Allah tak selesaikan, tak, ada yang menghalang. Anak kita sakit, masalah keuangan, masalah tempat kerja, masalah apa saja, maka pertolongan Allah tak datang, Allah tak tolong kita. Antara sebabnya ialah sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati kita. Yang pertama sekali, sifat yang akan menghalang pertolongan Allah ialah al-kibri. Al-kibri ni apa? Sombong. Takbur, sombong. Merasa dirinya lebih bertakwa daripada orang lain. Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Rasa diri lebih mulia daripada orang lain. Kita rasa lebih bersih daripada orang lain. Jadi perasaan ini disebut al-kibr. Kibr ni kita sombong. Kita rasa kita lebih baik. Dan apabila ada perasaan ini dalam diri kita, maka dia akan mencegah datangnya bantuan Allah.
So bantuan Allah pada kita akan tertahan dengan sebab sifat kita tadi yang sombong. Sifat kita yang sombong tadi. Dan maka sebab itulah kita lihat di sini sejauh mana pertolongan Allah kepada kita ketika mana kita susah di akhir-akhir zaman ini, maka ketika itulah terletak kepada sejauh mana kurangnya, tidak adanya al-kibr tadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Apa lawan kibr ini? Kibriya ini lawannya adalah at-tawadhu', rendah diri. Jadi kita lihat di sini rasa lebih mulia daripada orang, rasa lebih baik daripada orang lain. Kita tak nak itu. Kalau boleh kita buang perasaan rasa lebih baik, lebih mulia. Walaupun dengan orang kafir kita rasa lebih mulia. Tengok orang kafir, ni kafir ni, kita rasa lebih mulia. Kita memang mulia dah sebab ada Islam, tapi kita rasa lebih mulia. Kenapa? Kita tak tahu, mungkin akhir hayat kita terbalik, wa'iyazbillah min zalik, mati dalam keadaan kufur, wa'iyazbillah min zalik kan. Dia pula masuk iman, masuk Islam, beriman nak akhir hayat dia. Pernah berlaku, banyak kisah berlaku kan, bagaimana orang tu tak elok kan, kufur sebagai tiba-tiba kan. Begitu juga dengan orang yang bermaksiat. Tengok orang tu maksiat, tengok orang tu berzina, tengok orang tu minum arak, tengok orang tu buat benda-benda yang Allah tak suka, kita rasa diri kita lebih mulia. Rasa diri kita lebih mulia, itu akan menghalang. Jadi kita tak mengetahui, kerana perkara itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi ini penyakit kepada siapa ni? Kebanyakan penyakit kepada talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi masjid selalu dengan ceramah. Orang yang pergi ceramah, dia rasa dia lebih banyak ilmu daripada orang lain. Orang yang ada ilmu, ustaz-ustaz ni, ini penyakit ustaz-ustaz ni, al-kibr, banyak ilmu, mula dia tengok orang nak bantai orang, cakap macam-macam kan, dan sebagainya. Begitu juga dengan ahli ibadah, orang yang banyak ibadah, dia rasa dia dah banyak ibadah dah, maka dia tengok orang lain, dia rasa hina je. Orang lain tak ada apalah, aku sembahyang 4 rakaat, sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur dia sunat pun tak, kita rasa kita lebih hebat daripada dia. Ahli ibadah. Jadi contohnya penuntut ilmu tadi, jika kita orang yang menuntut ilmu ni, maka walaupun ilmu bertambah, tetapi ilmu itu tidak dapat bermanfaat pada dia. Ini menghalang. Maksudnya ilmu tu tak dapat ilmu yang bermanfaat, tak jadi manfaat, dia tak boleh amal. Kenapa? Kerana al-kibr tadi. Jadi inilah sifat yang mencegah bantuan Allah. Kita tengok dalam diri kita. Jadi kita jangan sampai merasai kita ni lebih mulia, lebih bertakwa pada Allah. Habis kalau kita ni banyak duit, kita nampak orang miskin, kan, kita rasa diri kita lebih kaya daripada dia kan. Boleh tak tu? Itu tak apa. Itu memang kita ada duit, itu fizikal. Ini dalam. Kita memang ada duit. Yang ni kan, apa ni, tak ada duit, kita rasa ada duit, kita tolong dia kan. Kita bukan rasa ada duit banyak jadi kaya tu lebih apa ni, kita kata lebih apa tu, kibir, tak. Itu memang fitrah lah kan. Ataupun kita ada ilmu, masuk pergi mengajar budak-budak sekolah tadika, kita ada ilmu nak mengajar, kita rasa dia sama dengan kita. Nanti kita boleh mengajar je. Jadi yang fizikal tu tak jadi masalah. Yang masalah ni bila kita rasa lebih mulia. Kita ingat yang benda yang kita sendiri tak tahu, itu urusan Allah. Kita lebih bertakwa, kita lebih baik daripada dia. Kita lebih Allah perhatikan. Aku ni lebih takarub dengan Allah daripada engkau. Kita rasa macam itu. Padahal urusan takarub, takwa, rasa mulia itu semua Allah punya medan. Kita tak tahu. Kalau kita banyak duit daripada dia, compare, tu memang dah nampak lah, itu bukan sombong. Tapi bila kita rasa lebih mulia dengan sebab duit kita, itu sombong. Kita ada duit banyak kan, ada pangkat tinggi, kita rasa mulia dengan sebab pangkat dan duit tadi, itu sombong. Jadi perkara yang ada kat dalam hati, dalam hati ni yang disebut sebagai al-kibr. Jadi kalau ada hak ni, zikir pun tak tenang, baca Quran pun beban, rasa berat, sembahyang pun susah, sebab dia ada sifat kibir. Jadi sebab itulah apabila kita kikis sifat sombong, takbur ini, maka Allah akan buka madad, pertolongan dia Allah akan buka sikit Allah akan buka. Lagi kita tawaduk, lagi Allah buka kan madad ilahi tadi, bantuan daripada Allah. Akhirnya bila kita baca zikir sikit pun kita dah tenang lah, dah tenteram. Kita solat,
kita dah khusyuk kan. Boleh dapat satu kekuatan. Jadi Rasulullah SAW telah menyatakan, banyaklah hadis-hadis sebab kita masa tak ada. Sesungguhnya orang beriman itu apabila buat satu dosa, maka dosa itu akan ada titik hitam pada hatinya. Maka jika dia bertaubat dan menyesal, maka akan kembali bersih pada hatinya. Jadi lagi banyak dosa besar antaranya adalah sebutlah al-kibri'. Al-kibri' ini ialah sombong. Itu nombor satu. Jadi dalam dunia ni janganlah sombong. Sombong ni apa? Kita rasa mulia, lebih baik, kita lebih hebat, kita rasa kan. Padahal benda tu Allah yang Maha mengetahui. Kita pun tak tahu kita ni bertakwa tak bertakwa kan, contoh. Tapi kalau benda yang fizikal tu memang benda tu kita nampak, kita lebih banyak duit daripada lebih banyak duit, bukan mana sombong. Tapi kalau kita rasa mulia dengan banyak duit, sombong lah. Rasa mulia tadi kan. Baik. Yang seterusnya, yang kedua, sifat mahmudah, mazmumah tadi ialah yang akan menghalang pertolongan Allah, hubbud dunia. Bila kita cinta pada dunia, cinta dunia ni akan terhalang tenang dalam berzikir, terhalang khusyuk dalam salat, terhalang nak boleh sabar, terhalang. Jadi hubbud dunia ini adalah satu yang akan menyebabkan terhalang madad ilahi tadi. Jadi dunia, apa maksud dunia? Ini maksud dunia. Kita tengok dunia. Dunia ni apa maksud dia? Dunia ini adalah segala yang menyebabkan kita sengsara ke akhirat, itu dunia. Itu maksud definisi dunia. Segala yang menyebabkan kita akan mencapai kesusahan di akhirat ini, kita susah. Itu maksud dunia. Jadi apabila kita mencintai sesuatu yang mencegah daripada mendapat kebahagiaan di akhirat, atau yang boleh membawa kesusahan di akhirat nanti, maka itulah dunia. Dan bila kita cinta perkara tersebut, maka Allah akan cegah daripada madad ilahi tadi, bantuan dia. Allah akan tahan bantuan dia. Bila kita buat sesuatu yang melibatkan kan akhirat, sengsara tadi, kita suka, maka Allah akan tahan. Maknanya tak dapat tenteram, tak dapat tenteram, tak dapat tenang, zikir pun tak tenang, semayang tak khusyuk pun Allah tak bagi. Jadi contoh di sini, apakah dia yang disebutkan hubbud dunia, yang disebut dengan cik dunia tadi? Bila kita cintakan maksiat, kita ada dosa, kita ada maksiat, ada mungkar, suatu yang membawa kepada kesengsaraan di akhirat, kita sayang itu. Itu dunia. Jadi maksiat itu dunia, mungkar itu dunia. Tapi kalau kita cinta duit, macam mana? Kita suka kat duit kan? Kalau kita cinta kepada duit, tetapi dengan kita, kenapa cinta duit tu? Sebab supaya bila aku ada duit, aku boleh sedekah, aku boleh tolong orang, aku boleh pergi haji, aku boleh suka kat duit tu, berusaha mencari duit tadi supaya boleh mendapatkan sesuatu yang baik di akhirat. Maka itu bukan dunia. Bukan dunia. Itu walaupun duit nampaknya dunia, tapi duit itu untuk akhirat juga, maka itu tidak dikira dunia. Yang dimaksudkan dunia tadi ni ialah duit tadi tu untuk kegunaan kat sini je, untuk kita seronok je, tak ada langsung kisah akhirat, maka duit itu menjadi dunia. Pangkat pun sama. Kenapa kita ada kat sini? Sebab mudah-mudahan saya duduk sini, saya boleh buat sesuatu yang baik kepada jabatan, bawa Islam supaya orang dapat dekat dengan Allah. Maka pangkat tu dia jadi akhirat. Dia tak sebut dunia. Jadi yang dimaksudkan hubbud dunia ini ialah apabila kita cinta sesuatu yang ada di dunia ini dan perkara itu menyebabkan kesengsaraan di akhirat. Itu maksud hubbud dunia. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah. Maksud dunia ini dilaknat. Jadi maksud yang dilaknat ini ialah apa sahaja yang ada dalam diri kita ni, hidup kita ni, yang menyebabkan kita mendapat azab di akhirat, mendapat kemurkaan Allah, maka itulah disebut ad-dunya. Jadi dunia ni semuanya dilaknat oleh Allah, illa melainkan yang dihubungkan dengan Allah. Jadi maknanya di sini kita lihat bagaimana kita kena faham. Jadi sebab tu kadang-kadang kenapa seseorang tu tak boleh juga dapat pertolongan Allah? Dia buat benda baik. Apa dia buat benda baik? Contohnya dia buat benda baik tadi, dia jadi AJK masjid, tolong orang. Tapi rupa-rupanya jaga isi masjid tolong orang tu nak dapatkan dunia. Dia tak dapat juga. Ketenangan tadi, pertolongan Allah tak dapat juga. Kalau sedekah tu dengan cek sebesar-besar cek tunjuk berapa cek besar, berapa cek RM100, RM1,000 supaya apa? Supaya orang sebut dia pemurah. Jadi walaupun amalan soleh,
tapi dia jadi dunia juga sebab dia mendapat kemurkaan Allah. Kita kena nampak kan dia punya definisi dia. Jadi sebab itulah kita tengok sebelum ni kita khusyuk solat, tiba-tiba hilang solat khusyuk kita. Sebelum ni baca Quran, seronok baca Quran, baca Yasin, baca Quran, rasa seronok, rasa tenteram, rasa tenang berzikir. Tapi lepas tu hilang. Kenapa? Rupanya dunia dah ada dalam hidup kita. Ini kita kena tengok ni. Allah tarik ketenteraman. Oh, dulu masa sekolah saya boleh sembahyang sampai 100 rakaat contohnya masa sekolah tu kan. Tapi sekarang nak bangun malam pun payah. Allah tarik boleh bangun malam. Kenapa? Dunia dah ada dalam hati. Dunia ni apa maknanya? Dunia ni benda yang ada di sekitar kita ni yang kita buat mendapat sengsara di akhirat. Maknanya benda yang bersifat maksiat, lalai dan leka dan sebagainya. Kalau benda yang kita buat tu benda yang boleh membina kekuatan kita, tak apa. Sebab tu contohnya macam hari ni kami buat di Melaka, kami ada buat ladang. Ladang rakyat kita ada buat sikit lah. Pasal jumpa orang LBP ni, kita sikit lah ladang lah. Alhamdulillah. Ladang tu untuk bantu. InsyaAllah 50% daripada hasil ladang akan kita bagi balik kepada orang susah, rakyat. InsyaAllah. Kita buat 50% kita bagi. 50% je kita ambil sebagai orang yang invest apa, boleh dapat tu, lepas tu buat lagi lah. Jadi bila kita tengok ladang ni macam dunia kan, kerja nak cari dunia, tapi rupanya bila kita buat untuk akhirat dia jadi lain. Itu sebenarnya maksud dia. Allah izin tuan-tuan, tempat kami pergi tu ada orang tanam lah sebelum tu pokok-pokoknya, tapi ada 2-3 ada pokok macam jambu contohnya tak berbuah, bunga pun tidak. Alhamdulillah bila orang-orang yang buat baik dia datang, kawan-kawan buat baik ni tanam-tanam ni, bukan bunga, buah lebat lebat, dia menyambut dengan buah ini pertolongan Allah. Sebab itulah kita tengok ni contohnya dulu sujud kita rasa seronok, sujud khusyuk sembahyang kita semua best, tetapi sekarang dah kurang, dah tak rasa dah. Gairah nak bangun malam, dulu bangun malam, dulu boleh puasa, sekarang dah tak boleh dah. Kita rasa susah. Kenapa? Dunia dah masuk. Ini Allah tarik bantuan dia. Dan kemudian yang terakhir sebut kat sini ialah disebut al-hikdu. Al-hikdu, apa al-hikdu itu? Dendam. Jadi benda perkara yang akan menyebabkan Allah SWT halang tenteram, zikir, khusyuk. Dan sifat mazmumah ini al-hikdu, iaitu dendam. Kita ada dendam dengan orang. Apa maksud dendam ni? Kita marah kat orang, kita simpan marah tu. Simpan marah tu. Orang tu buat jahat kat kita contohnya, kita marah kat dia, kita simpan marah. Itu hikdu, dendam. Jadi lawannya apa? Maafkan dia. Jadi kenapa perkara itu menjadi halangan? Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, al-mu'min laisa bil haqud. Orang beriman dia tidak akan dengki. Kita tak boleh dengki, jangan dengki, nanti Allah tarik rezeki kita. Kita tengok kawan kita ni kan, wah bos suka dia, bos bagi dia allowance lebih sikit, bos bagi dia tempat best sikit, kita pun dengki dengan dia kan. Jangan. Itu dah dia rezeki dia. Bagi tak apalah, biar. Allah akan bagi kita yang lebih baik. Jangan kita dengki dengan dia kan. Al-mu'min laisa bil haqud, kata Rasul sallam, orang beriman ni dia tidak ada dendam. Tak ada dendam. Jadi insya-Allah kalau kita marah dengan orang, boleh marah tak? Biasalah marah, orang buat salah kat kita kan. Tapi jangan dendam. Jangan simpan marah tu. Lepaskan. Nak lepaskan macam mana? Kita lepaskan. Nombor satu, kita sabar. Itu daripada Allah juga. Allah izin. Nombor dua, kita redha. Redha ni punca segala kebaikan. Redha pada Allah. Tadi kita lupakanlah. Tak apalah ya Allah. Tak apalah, dia buat aku kan. Tentulah aku harapkan redha engkau. Engkau izin benda ni berlaku kan? Redha tu segala kebaikan. Jadi bila kita dendam, al-hikdu tadi, dendam, maka pada masa tu Allah halang. Allah akan sekat pertolongan dia. Ini yang bahaya ni. Kan kita Allah uji dengan susah, tiba-tiba rumah banjir, tiba-tiba kan tenggelam rumah kita, tiba-tiba accident. Jadi masa tu kita hajatkan pertolongan Allah. Apa pertolongannya? Tenang, tenteram, rasa boleh sabar, boleh kontrol diri kita, boleh berhadapan dengan kesusahan ni. Tiba-tiba tak ada.
Kita jadi baran, jadi marah, jadi kan. Benda sikit je pukul orang sampai mati orang tu. Berlaku dekat Kelang. Kan? Seorang ustaz kawan jugalah, kawan saya. Mengajar di Jalan Kebun. Dia juga buat part time, duit tak ada, dia buat part time, ambil budak-budak sekolah ni, hantar budak sekolah, bawa van. Sekali tu dia bawa van, tertinggal. Salah seorang tertinggal. Budak-budak kecil ni, ajar satu, sekolah tadika, ajar satu lah. Kan, tertinggal seorang. Dia main, van dah jalan. Datang pak saudara dia, pak saudara budak tu. Tengok anak saudara dia kat sini, dia kejar van. Dia kejar van tu. Kejar. Ustaz tu berhentilah. Kenapa? Dia tumbuk tu, mati Allah izin. Sampai mati orang tu. Jadi yang pak saudara tu memang orang-orang kuat-kuat lah ni. Orang jenis silat lah agaknya. Apa sekali tumbuk sama macam tumbuk besi agaknya. Ustaz tu pula tak melawan. Kenapa yang ni? Tertinggal. Bukan sengaja pun. Tapi Allah izin. Ni nak sebut kat sini. Kadang-kadang Allah uji kita dengan marah ni. Baran ni. Sampai kan. Tak boleh sabar. Baran tak boleh sabar. Marah tak boleh sabar. Tak boleh tenang. Hati tak tenang. Malam tak boleh tidur. Itu Allah sekat. Allah sekat bantuan dia, pertolongan dia. Apa pertolongan tadi? Tenteram, tenang. Dalam keadaan ujian kita tenang. Dalam keadaan susah kita rasa boleh, tak apa, boleh sabar. Jadi antaranya itulah sebab-sebab yang kita sebut tadi. Kalau sifat-sifat buruk tercela yang ada tu kita tak proses. Al-kibriya, kibriya ni sombong. Kemudian hubbud dunia. Dunia ni kita suka dengan dunia. Dunia yang mana dunia ni? Dunia yang bawa azab Allah. Kalau dunia macam kita suka duit untuk sedekah, tak apa. Suka kereta kita ni boleh guna untuk khidmat keluarga kita, khidmat kawan-kawan kita, buat baik, buat amal, tak apa. Suka kereta, sayang kita, tak apa. Kita kata sayang untuk khidmat, untuk ibadah, tak apa. Yang ketiga ialah al-hiqdu. Hiqdu ni dendam ke orang. Jadi Allah akan sekat pertolongan. Kita jadi gelisah, tak tenang, tak karuan. Jadi rupanya Allah sekat. Kita semayang pun tak tenang, baca Quran pun tak tenang. Pergi Mekah, tengok pergi Mekah. Pergi Mekah. Kan, patutnya pergi Mekah ni dah jadi duyufur rahman ni, tetamu Allah ni. Okeylah, tengok tak. Macam-macam cerita dia dengar kan. Kenapa? Kerana ada sifat mazmumah tak buang. Allah sekat. Ada satu kisah tu seorang pegawai tinggi, polis. Dia pergi sana, dah masuk Masjidil Haram, depan Masjidil Haram, kan, nak buat tawaf tahiyatul masjid, kan. Dia pegang ustaz tu kawan kenal lah. Ustaz, mana Kaabah? Dia tak nampak Kaabah. Padahal Kaabah sebesar-besar. Kalau kita masuk dalam tu, kan Kaabah besar tu. Besar Kaabah ni. Siapa yang tak pernah pergi mungkin tak nampak lah besar macam mana yang pergi kan. Tak nampak Kaabah. Tak ada. Lapang. Kosong. Orang ada. Tapi Kaabah yang orang jawab tak nampak Kaabah tu. Diam dia. Ustaz tu pun terdiam. Agaknya apa dosa dia ni? Wallahualam lah, kita tak nak korek lah dosa dia apa. Jadi yang penting taubat dulu. Taubat dia semayang sampai taubat. Tak boleh nak tawaf. Tak nampak Kaabah. Menangis. Menyesal, dia pembingat apa. Ustaz kata cuba kamu ingatkan apa dosa kamu. Minta Allah ampun. Dosa yang agaknya Allah. Dia ingat satu dosa dia menangis. Lama juga ustaz. Jemaah lain pun pakat menangis sama. Tengok dia menangis, orang lain menangis sama. Akhirnya bila dia akhirnya dia boleh nampak. Allah izin nampak. Maksudnya Allah terima taubat dia. Sebab kita boleh pergi Mekah ni, Allah panggil kita sebagai tetamu dia tu, Allah pilih. Jadi Allah nak ampunkan. Bukannya Allah bagi kita sesuatu susah supaya kita susah ni sebab Allah zalim. Dah, Allah nak ampunkan dosa kita. Sampai bengkat nampak barulah boleh. Tapi menangis balik tu dia dah tak mau dah buat benda-benda tak elok. Tak mau dah buat benda yang dia buat masa tu. Jadi kita pun tak tahulah apa dia buat, kita tak tanyalah kan. Tapi maknanya adalah benda-benda yang mungkin Allah nak bagi dia bertaubat. Jadi kita pun cerita juga. Bila kita tengok balik keadaan kita ni, aku ni baran, aku ni tak boleh khusyuk, aku ni tak boleh sabar. Jadi tengok apa agaknya mungkin kot ada apa-apa yang dalam diri aku ni yang aku tak proses, tak buang, tak bersihkan. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita bersihkan tu,
datang ujian, bencana, rumah tenggelam dengan air, rosak, apa pun lah, mudah-mudahan masa tu Allah berikan ketenangan dan kekuatan insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah hakim salah.